Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi bin Lau, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadam secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap tersebut berlangsung di Qasar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Fona Tavi Buddara, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 7 Julai 2018. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Ajanish Kumar, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 15 Januari 2019. 38 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,750 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Menyertai sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Daripada jumlah tersebut, 28 adalah kes tempatan, manakala 10 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 4,145. Jumlah ujian makmal yang dilakukan, oleh itu kadar kes positif ini ialah sebanyak 0.9%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, satu kes dalam kategori 4 yang mana memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Dan tidak ada kes dalam kategori 5. 10 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,381 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 267 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 7.1%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 11 Januari 2022. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.6%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 93.7%, manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 30.1%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 4 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dalam sidang media yang sama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, menyentuh mengenai kehadiran para pelajar tahun 7 hingga 9 pada peringkat kedua pembukaan institusi pendidikan dalam fasa awal endemik dengan mengikuti SOP di sekolah-sekolah berkenaan. Dalam perkara ini turut dimaklumkan bahawa pelajar-pelajar ini akan dikehendaki menjalani ujian saringan COVID-19 menggunakan antigen rapid test seminggu sekali. Garis panduan mengenai perkara ini boleh dirujuk di laman sesawang dan media sosial Kementerian Pendidikan. Pada peringkat kedua pembukaan institusi-institusi pendidikan di fasa awal endemik ini yang akan bermula pada 14 Jamadil Akhir 1443 bersamaan 17 Januari 2022 nanti, sesi pengajaran dan pembelajaran secara fizikal akan turut dibukakan untuk kanak-kanak tadika atau kindergarten di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, khususnya peringkat tadika 1 dan tadika 2, iaitu pelajar yang berumur antara 3 dan 4 tahun.
Pusat-pusat tadika atau kindergarten ini boleh beroperasi dengan kapasiti kehadiran pelajar tidak melebihi 30% kapasiti dengan kekerapan sebanyak 5 kali dalam seminggu. Walau bagaimanapun, bagi menjaga keselamatan pelajar-pelajar serta warga sekolah, pembukaan pusat-pusat tadika di peringkat ini adalah dibenarkan dengan pematuhan kepada garis panduan dan prosedur operasi standard atau SOP yang ketat. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Swasta akan memantau pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan bagi memastikan sekolah-sekolah berkenaan telah pun bersedia. Menteri Pendidikan turut mengongsikan rumusan hasil tinjauan dan pemantauan semasa permulaan sesi persekolahan di peringkat pertama pembukaan institusi-institusi pendidikan pada fasa awal endemik. Pada minggu pertama iaitu dari 3 Januari hingga 8 Januari 2022, seramai 14,284 pelajar tahun 10 hingga 13 telah pun hadir ke sekolah secara bersemuka dan menjalankan ujian saringan ART yang mana telah didapati 2 kes false positif di mana keputusan ujian PCR yang dilaksanakan juga adalah negatif. Manakala pada minggu kedua iaitu 10 Januari hingga 12 Januari, jumlah pelajar yang telah menjalani ujian saringan ART adalah seramai 15,030 orang, di mana pada setakat 1 petang terdapat 3 kes false positif di mana keputusan ujian PCR yang dilaksanakan juga adalah negatif. Alhamdulillah, pemantauan yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan menunjukkan kelancaran SOP keselamatan dan proses ujian ART di sekolah-sekolah menengah, maktab dan pusat-pusat tingkatan 6. Kes-kes positif yang melibatkan pelajar adalah bukan disebabkan penularan atau jangkitan semasa berada di sekolah. Menurut Menteri Pendidikan, sekiranya didapati kes positif melalui ujian ART di sekolah, pelajar berkenaan akan dikendaki menjalani ujian PCR di hospital atau pusat kesihatan dengan serta-merta. Pelajar berkenaan juga hanya akan dibenarkan kembali ke sekolah setelah mendapat keputusan ujian yang negatif dan atas nasihat Kementerian Kesihatan. Bagi pelajar yang tinggal serumah dengan individu yang menjalani arahan kuarantin dan belum menerima keputusan ujian PCR adalah dinasihatkan untuk tetap berada di rumah. Dari segi pembelajaran, ia akan dilaksanakan secara dalam talian atau home learning pack. Sementara itu, antara prosedur operasi standard bagi pusat-pusat tadika ialah ibu bapa dan penjaga yang menghantar pelajar hendaklah lengkap mendapatkan 2 dos vaksin. Pelajar tadika juga akan dikendaki menjalani ujian ART seminggu sekali dan pemakaian sungkup muka adalah dimestikan buat semua pelajar yang berumur 3 tahun ke atas. Penghasilan perhiasan rumah tidak semestinya menggunakan bahan-bahan yang mahal. Namun dengan kebolehan serta kreativiti yang ada, barangan yang dikitar semula juga boleh digunakan bagi menghasilkan perhiasan yang menarik. Salah satunya ialah seni decoupage yang berasal dari Perancis. Seni kraftangan decoupage bermaksud tempatan di atas tampalan di atas permukaan yang biasanya menggunakan kertas tisu. Pembuatan decoupage ini tidak terhad kepada plastik semata-mata, namun ia juga boleh diaplikasikan di atas permukaan kanvas, kotak, kayu dan kaca. Kerana minatnya yang mendalam, Dayang Hajah Wardiahni binti Ismail telah menghasilkan 30 hiasan kraft decoupage yang menggunakan kertas tisu. Bertugas sebagai seorang pendidik, ia tidak menghalang dirinya untuk meneruskan hobinya menghasilkan seni hiasan decoupage. Saya mula meminati decoupage ini pada tahun 2020. Sebelum itu memang saya berminat dalam mengumpulkan pinggang mangkuk yang berdesain bunga ros. Jadi dari bunga ros itu tah yang minat ke decoupage ini datanglah.
and then mengikuti tutorial daripada salah seorang yang mahir. Mostly saya simpan, and then apa yang saya buatkan itu ku jadikan cenderahati. Contoh macam hari-hari guru, jadi itu ku jadikan cenderahati, ku bagi sebagai hadiah. Belum ada daripada orang ramai yang membuat tempahan, tapi sekiranya ada, mungkin diusahakanlah. Minat ingin mencuba satu-satu aktiviti yang berfaedah merupakan satu usaha yang baik. Ia bukan sahaja dapat mengisi masa lapang, malah hasil dari usaha itu dapat digunakan bagi keperluan sendiri dan juga turut menjana pendapatan tambahan sekiranya dikomersialkan. Ke arah meningkatkan kesedaran dan kepekaan yang lebih baik terhadap golongan kurang pendengaran, pagi tadi dilancarkan Bengkel Bahasa Isyarat edisi pertama acara bersamamu daripada Badan Pelajar Fakulti Sains FOSSB sempena Hari Bertindak dengan kerjasama Eksekutif Kepimpinan dan Inovasi ELI di bawah Persatuan Mahasiswa Universiti Brunei Darussalam. FOSSBX ELI bersamamu Bengkel Bahasa Isyarat dikendalikan oleh Wan Muhammad Sahwan bin Wan Muhammad Ishang, seorang ahli eksekutif kepimpinan dan inovasi, dan dipimpin oleh Dr. Haji Nurbaya Haji Syahminan, seorang penasihat di bawah Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP Kebangsaan. Bengkel disertai oleh 24 orang yang terdiri daripada pelajar Universiti Brunei Darussalam dan orang awam yang telah mendaftar melalui aplikasi Mengalinga. Selain acara ini, FOSSB dan ELI juga akan menganjurkan acara-acara lain. Maklumat lanjut, layari laman Instagram @ubd_FOSSB atau @eli.pmubd atau melalui aplikasi Mengalinga. Dua lelaki masing-masing warga negara tempatan dan penduduk tetap ditahan bagi siasatan lanjut setelah disyaki melanggar peraturan jenayah undang-undang di negara ini dan garis panduan Kementerian Kesihatan. Kedua-dua suspek berumur 31 dan 32 tahun. Mereka ditahan bersama sebuah perahu semasa rondaan pencegahan jenayah di perairan Sungai Brunei di Kampung Sungai Bunga, daerah Brunei dan Muara yang dijalankan oleh keanggotaan Polis Marin Pasukan Polis Diraja Brunei. Semasa penahanan, salah seorang daripadanya didapati mempunyai kod Blue Health berwarna merah yang dipercayai telah keluar semasa tempoh kuarantin. Juga ditemui beg sandang suspek mengandungi 1 paket straw berisi pecahan dan ketulan hablur dipercayai dadah bersama peralatan penyalahgunaan dadah. Suspek beserta perahu yang digunakan dibawa ke pengkalan Polis Marin bagi tindakan dan siasatan awal. Penyiasatan kes diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik bagi siasatan selanjutnya.